Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya DNA Dr. Nura Azian akan meneruskan pelajaran kita tentang kata kerja. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif pula terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Manakala kata kerja tak transitif pula terdiri daripada berpelengkap dan juga tidak berpelengkap. Tetapi hari ini fokus saya kepada kata kerja transitif aktif. Jadi apakah formula untuk menentukan penggunaan imbuhan menge? Contohnya, bertemu dengan huruf L, lukis. Bertemu dengan huruf W, warna. Bertemu dengan huruf R, ronda. Formulanya ialah imbuhan me akan bertemu dengan huruf iaitu L, P, T, K, S, M, N, NG, NY, R, W dan Y. Contohnya, imbuhan me bertemu dengan huruf P. Apa contoh? Iaitu pandu. Betul atau salah? Mepandu. Betul tak? Okey, salah. Sepatutnya imbuhan me, tengok sini, P akan tukar jadi M. Jadi mandu. Baru betul. Begitu juga dengan imbuhan mem akan bertemu dengan huruf B, F, P dan V. Contoh tadi, mem bertemu dengan huruf V, mem vacuum. Imbuhan men pula akan bertemu dengan huruf C, D, J dan Z. Contoh tadi, menziarah. Kemudian imbuhan meng akan bertemu dengan huruf-huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U ditambah juga dengan huruf G, H dan X. Manakala imbuhan menge akan bertemu dengan satu suku kata. Contohnya, satu suku kata ialah bom. Jadi, mengebom. Mengecas, mengecap, mengelap, mengemop, mengepam, mengepit. Apa lagi yang satu suku kata? Syur. Contohnya, jadi mengesyur. Bentuk yang kedua ialah kata kerja transitif aktif berapitan men-kan. Jadi apa contohnya? Seperti tadi yang kita dah belajar, formula yang kita dah kuasai tadi, apabila imbuhan me akan bertemu dengan huruf L, contohnya lupa. Kita tambahkan dengan imbuhan akhiran, iaitu kan. Contohnya melupakan. Kemudian contoh lain, menunjukkan. Kemudian mem pula akan bertemu dengan huruf-huruf seperti huruf apa? Iaitu B, F, P dan V. Jadi contohnya ialah membayangkan. Kemudian mempamerkan. Imbuhan men pula contohnya akan bertemu dengan huruf apa tadi? Iaitu huruf C, D, J dan Z.
Contohnya menjalankan. Contoh lain ialah mendapatkan. Imbuhan me akan bertemu dengan huruf-huruf vokal A, E, I, O, U ditambah dengan G, H dan X. Contohnya ialah menghadiahkan, menggunakan. Kemudian menge akan bertemu dengan satu suku kata. Contohnya ialah mengesyorkan. Bentuk yang ketiga ialah kata kerja transitif aktif berapitan men-ai. Contohnya, imbuhan memenuhi. Contoh yang lain ialah imbuhan me apabila kata dasarnya K akan jadi NG. Jadi, mengirimi. Contoh yang kedua iaitu membajai, membaiki. Kemudian menziarahi, menjalani. Kalau imbuhan meng pula akan bermula dengan huruf A. Apa contohnya? Menganugerahi. Contohnya, contoh lain ialah menghiasi. Yang terakhir ialah satu suku kata bertemu dengan satu suku kata iaitu mengesyak. SYAK tambah dengan I iaitu mengesyaki. Contoh yang keempat ialah kata kerja transitif aktif berawalan rangkap memper. Imbuhan mem bertemu dengan imbuhan per menjadi memper. Itu dipanggil awalan rangkap. Ada 3 formula. Formula pertama iaitu memper bertemu dengan kata adjektif. Formulanya tiada I ataupun kan. Contohnya memper, apa contoh kata adjektif? Luas. Contohnya luas. Jadi memperluas. Tak ada memperluaskan ataupun memperdalamkan dan sebagainya. Formula kedua ialah memper bertemu dengan kata sendi. Formulanya juga tiada I ataupun kan. Kata sendi di sini hanya satu, iaitu perkataan oleh. Oleh. Jadi, memper bertemu dengan kata sendi oleh, jadi memperoleh. Tiada perkataan memperolehi. Formula yang ketiga ialah maksud menjadikan alat. Contohnya, memper bertemu dengan perkataan alat, kata nama alat menjadi memperalat. Contohnya, pihak majikan sering memperalat pekerja bawahannya. Bentuk yang kelima iaitu kata kerja transitif aktif apitan rangka memperkan.
Jadi untuk memperkan, kata dasarnya mestilah kata apa? Itu kata padat. Kata kerja. Kata kerja. Contoh, bagi satu kata kerja, memperdengar. Memperdengarkan. Kemudian memperhatikan. Apakah kata dasarnya? Perhati. Hati ialah kata nama. Perhati. Baru jadi kata kerja. Kata kerja. Jadi sebenarnya ini ialah kata dasarnya ialah perhati. Dan diakhiri dengan kan. Betul atau salah? Ada dua per. Okey. Jadi salah ya. Sepatutnya ada dua imbuhan per, maka satu digugurkan. Maka jadilah memperhatikan. Formula kedua bagi apitan rangkap memperkan iaitu kata nama bagi tiga perkataan iaitu suami, isteri dan juga hamba. Contoh formulanya bagi mempersuami untuk diri sendiri, manakala kan untuk orang lain. Contohnya, Laila mempersuami pemuda tampan dari desa itu. Manakala Kani untuk orang lain, ayah mempersuamikan Laila dengan pemuda tampan dari desa itu. Begitu juga dengan isteri. Sama macam formula suami. Memperisteri untuk diri sendiri. Contoh, Majnun memperisteri seorang gadis desa. Manakala kan untuk orang lain, keluarga Majnun memperisterikan beliau dengan gadis dari desa. Tetapi bagi perkataan hamba adalah berbeza dengan suami dan isteri. Contohnya, memperhamba untuk orang lain. Manakala memperhambakan untuk diri sendiri. Contoh ayat, Datin itu sering memperhamba orang gajinya. Manakala contoh memperhambakan, setiap hari Datin memperhambakan dirinya kepada Tuhan. Bentuk yang keenam, kata kerja transitif aktif apitan rangkap memperai. Berdasarkan buku Tata Bahasa Dewan, terdapat 4 perkataan sahaja yang menggunakan apitan rangkap memperai, iaitu kawan, ingat, suami, isteri. Jadi mula-mula mereka berkawan. Jadi memperkawani. Kemudian bila dah berkawan, sentiasa ingat. Jadi memperingati. Apabila mereka sentiasa berkawan dan selalu mengingati, maka mereka berkahwin.
jadilah suami dan juga isteri. Sekarang lihat, imbuhan mempersuami terdapat dua I, maka salah satunya digugurkan. Jadi mempersuami. Kalau tidak, jadi mempersuamii. Begitu juga dengan perkataan isteri. Terdapat dua I, maka satu digugurkan. Sebenarnya ialah memperistrii. Bentuk yang ketujuh, kata kerja transitif aktif berawalan ter, formulanya mesti diikuti dengan objek atau penyambut. Contoh, termakan mesti diikuti dengan objek. Contoh ayat, adik termakan, objeknya ialah lauk yang pedas itu. Contoh kedua, terbeli. Ayah tidak terbeli rumah yang mahal itu. Objeknya ialah rumah yang mahal itu. Sekian sahaja untuk kali ini. Sehingga berjumpa lagi pada sambungan yang akan datang, kata kerja transitif pasif. Selamat dan beruntung. Bye.